aku suka amalanku diangkat wa ana shaim. Kenapa? Syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Kerana pada bulan itu diangkat padanya amalan-amalan. Kerana pada bulan itu diangkat amalan-amalan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Jadi dekat sini kalau kita perhatikan, Nabi SAW banyak puasa pada bulan Syaban. Tak dinafikan amalan kita ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali. Banyak kalau kita kata ada report ni dia ada bentuk report harian, dia ada bentuk report bulanan, dia ada report berbentuk tahunan. Report mingguan, harian, mingguan dan tahunan. Harian, mingguan dan tahunan. Report kad kita ni ada. Okey. Harian ini dalam satu hadis disebutkan malam dan juga siang. Memang ada malaikat yang akan mengambil ataupun membawakan report kita ni, malaikat malam dan juga malaikat siang. Hadis yang sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Hadis yang disebutkan yata'aqabuna fikum, kan, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Kemudiannya mereka akan solat bersama kamu pada solat subuh, solat asar bersama. Maksudnya malaikat ada bersilih ganti pada waktu pagi dan juga waktu petang. Di sana ada juga amalan yang dikatakan bahawa amalan itu terus diangkat. Contohnya pada waktu-waktu yang tertentu, contohnya innaha sa'atun tuftahu fihi abwabus sama, sa'atun tuftahu fiha abwabus sama, terbuka pintu langit, maka aku suka amalan aku dibangkitkan, diangkatkan ke langit pada waktu tersebut, kan. Macam-macam lah, macam-macam waktu, pada waktu siang, waktu malam dan sebagainya. Kemudiannya pada waktu mingguan, contohnya disebutkan tu'radul a'mal yaumal itsnin wa yaumal khamis, contohnya, kan, dibentangkan amalan pada hari Isnin, hari Khamis. Itu sebab salah satu sebab kenapa Nabi banyak berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, kerana itu juga, kan, fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi maknanya, senang ceritanya, Nabi SAW suka berpuasa pada waktu yang mana amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada juga riwayat lain mengatakan tentang bulan Syaban ini, kenapa Nabi SAW suka berpuasa, kerana dalam satu riwayat sebut, dalam Targhib wa Tarhib ada, dalam Musnad Abi Ya'la disebut, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilkas sanah. Allah Ta'ala akan tuliskan bagi setiap jiwa itu siapa yang akan mati pada tahun tersebut. Maka aku suka kalau datangnya ajal aku dalam keadaan aku berpuasa. Senang ceritanya, memang Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kita tengok terus, kan, dalam ni cerita tentang soalan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum daripada tu ada satu soalan yang ditanya kepada Nabi SAW, ayu saum afdal ba'da Ramadan, apa dia puasa yang lebih paling afdal selepas daripada Ramadan? Maka Nabi SAW sebut Sya'ban li ta'zim Ramadan. Sya'ban kerana mengagungkan bulan Ramadan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga. Sya'ban li ta'zim Ramadan, kan. Kemudiannya Sayyidatina Aisyah tanya, kemudian Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Ramadan. Bukan Sayyidah Aisyah tanya, Sayyidah Aisyah komen, Sayyidah Aisyah maklumkan, riwayatkan bahawasanya beliau tak pernah nampak satu waktu, satu bulan yang mana Nabi SAW puasa lagi banyak daripada bulan Sya'ban. Ma ra'aituhu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Aku tak pernah nampak ada satu bulan yang lebih banyak Nabi SAW berpuasa daripada bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat disebutkan Imam Al-Bukhari, bahawasanya Sayyidatina Aisyah mengatakan Nabi SAW kadang-kadang puasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya sekali. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Sampai gitu sekali dalam satu riwayat. Okey, maknanya ada hadis yang mengatakan Nabi SAW puasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya. Kana yasumu Sya'ban kullahu, dan macam-macam lah. Dan ada lagi kana yasumu Sya'ban illa qalila, kan, baginda berpuasa pada bulan Sya'ban melainkan sedikit, kan, sedikit. Adalah hari-hari yang tertentu yang tidak Nabi SAW berpuasa.
Jadi ulama banyaklah bahas maksud kullahu tu, adakah maksudnya sikit sangat yang Nabi SAW tak puasa ataupun tidak. Okey, apa pun maknanya Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban. Jadi rugilah kita kalau tak banyak berpuasa pada bulan ini. Cumanya bila kita bincang tentang puasa pada bulan Syaban, kita perlu ingat perkara ini selepas daripada 15 Syaban nanti. Lepas 15 Syaban nanti lagi 2 minggu je daripada sekarang. Saya perlu sebut benda ni sekarang sebab lagi 2 minggu sahaja kan kita akan jumpa nisfu Syaban. Selepas daripada nisfu Syaban itu, pada 16 Syaban ke atas, ada puasa-puasa sunat yang biasa kita diharamkan. Haram Kalau poster ni tak jelas, nanti boleh tengok dekat page saya, page Ustaz Abdul Qadir Jufri. InsyaAllah kita akan letakkan nanti. Poster ni pun dah lama dah sebenarnya, kita letakkan dah berapa tahun dah. Dalam bulan Syaban ini haram berpuasa selepas nisfu Syaban kalau puasa-puasa sunat biasa. Biasa puasa yang dibenarkan ni yang jenis-jenis ni. Apa dia? Puasa yang berterusan sebelum nisfu Syaban. Puasa sunat yang ada kebiasaan seperti puasa Senin Khamis, puasa kafarah, puasa nazar, puasa qada. Puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah ni semua yang wajib kan? Ini semua yang wajib. Puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. 3 ni memang puasa wajib. Ataupun puasa-puasa wajib yang lain sebenarnya, seperti puasa minta hujan contohnya, istisqa, bila pemerintah mengarahkan semua puasa maka dia jadi wajib puasa. Kemudiannya ada puasa sunat yang dibenarkan, sama ada yang ada kebiasaan macam sebelum-sebelum ni biasa kita puasa Senin Khamis, maka kita boleh puasa lagi pada Senin Khamis. Begitu juga puasa yang berterusan sebelum nisfu Syaban, maknanya 15 Syaban, 14 Syaban, 15 Syaban, 16 Syaban, 17, 18, 19, 20 semua kita puasa. Jadi dipanggil puasa yang berterusan. So puasa yang berterusan juga antara puasa yang dibolehkan selepas nisfu Syaban. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang paling kuat mengatakan hukum dia haram puasa selepas nisfu Syaban kalau tak ada sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Okey, itu berkaitan dengan puasa. Kemudiannya terus kita pergi kepada ayat ini. Ayat yang memang masyhur, ayat yang kita semua tahu, kita semua pernah dengar, kita semua hafal insya-Allah. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Kan? Kalau kita perhatikan ayat ini disebutkan oleh para ulama. Ulama menyatakan bahawasanya bulan Syaban adalah bulan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani mengatakan bahawasanya dikatakan bulan Syaban adalah bulan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana turunnya ayat ini, ayat memerintahkan kita untuk berselawat ini turun pada bulan ini. Kan? Sebahagian lagi macam Imam Syahabuddin Al-Qastalani mengatakan dalam kitab Mawahibul Laduniyah contohnya pun mengatakan bahawasanya bulan Syaban turunnya ayat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawasanya perintah selawat kepada Nabi SAW ini turun pada tahun ke-2 Hijrah. Jadi senang ceritanya kita katakan bahawasanya salah satu sebab kenapa para ulama menggalakkan banyak berselawat pada Nabi SAW pada bulan Syaban kerana dikatakan bulan Syaban turunnya ayat perintah kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, okey, sekejap okey. Dalam masa yang sama, selain daripada itu, selain daripada kalaupun ayat itu dikatakan maknanya menggunakan sirah tamrid, maknanya tak adalah secara pasti dan mesti dia turun pada bulan Syaban. Dalam masa yang sama, kenapa digalakkan juga untuk banyakkan berselawat? Kerana selawat pada Nabi SAW menambahkan cinta kita kepada Nabi SAW. Bila tambah cinta, maka mudah-mudahan mudahlah pula untuk kita buat segala sunnah Nabi SAW. Tambah cinta macam mana? Salah satu tambah cinta dengan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi bila banyak berselawat, banyak cinta. Cinta tu meninggi, makin tinggi. Bila makin tinggi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin mudah kita nak buat sunnah-sunnah Nabi pada bulan Ramadan. Kan kita dah sebut tadi, Syaban ini bulan untuk kita suburkan. Kita suburkan betul-betul, mudah-mudahan bulan Ramadan kita dapat hasilnya. Subur bulan Syaban salah satunya dengan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So banyakkan selawat setiap hari.
Lebihkan daripada biasa. Kalau biasa kita selawat 100 kali sehari, naikkan jadi 200 ke. Contoh. Kalau biasa selawat 300 kali, naikkan jadi 700 ke. Tambahkan jumlah selawat kita kepada Nabi SAW pada bulan Syaban. Biar tambah cinta, bulan Ramadan kita akan jadi bulan yang lebih hebat lagi, insya-Allah. Sebab selawat kita, cinta kita pada Nabi SAW sangat-sangat subur. Sunnah Nabi mudah untuk kita lakukan. Bulan Syaban juga digelar sebagai bulan Al-Quran, digelar sebagai bulan Al-Quran. Betul. Bagian ulama salafus salih mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, walaupun dengan sanad yang dhaif daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ibn Rajab Al-Hambali membawakan asar ini, mengatakan bahawasanya orang Islam apabila masuk saja bulan Syaban, mereka akan kelang kabut baca Al-Quran. Mereka akan betul-betul membaca Al-Quran. Mereka akan keluarkan zakat dan sebagainya. Imam Salamah bin Kuhail mengatakan Syahrul Syaban Syahrul Qurra. Dia katakan bulan Syaban adalah bulan Qurra, bulan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bulan orang yang menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Sampai disebutkan juga Habib bin Abi Thabit, apabila masuk saja bulan Syaban, beliau akan berkata, hadza Syahrul Qurra. Ini adalah bulan kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Sebahagian daripada para ulama bahkan menutup pintu kedai dia, pintu rumah dia, untuk menyibukkan diri membaca Al-Quran pada bulan Syaban. Jadi salah satu sebabnya kenapa? Supaya kita dapat membiasakan diri sebelum bulan Ramadan. So, apa kata, daripada sekarang cuba saya upaya untuk buka Quran kita yang dah mula berabuk tu, kan? Itu Ustaz, Quran saya tak berabuk Ustaz, sebab Quran saya dekat handphone. Handphone saya mana pernah berabuk, sebab tiap-tiap hari saya berwhatsapp sampai berasap, kan? Okeylah, tak apalah, kan? Jadi yang pentingnya baca Quran. Okey, yang pentingnya baca Quran. Kemudiannya istighfar. Bulan Syaban juga digalakkan untuk kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun banyak-banyak pada Allah bulan Syaban ini, supaya mudah-mudahan bulan Ramadan kita masuk dalam keadaan yang lebih suci lagi. Kemudiannya datanglah pula satu malam yang sangat-sangat mulia yang dipanggil sebagai bulan malam nisfu Syaban. Cuba tanda dalam kalender kita masing-masing, 2 minggu daripada hari ini, 2 minggu daripada tarikh ni, hari Ahad malam Isnin. Betul-betul 2 minggu lagi. Hari ni 14 kan? So tambah 14 jadi berapa? 28. So 28 hari bulan 3 bersamaan dengan 14 Syaban siangnya, malamnya malam nisfu Syaban. So tanda betul-betul dalam kalender, bulatkan kalender kita tu. Sebab apa? Kan? Itu adalah malam yang Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Malam yang sangat-sangat mulia. Malam yang disebutkan dalam hadis ini, innallaha yattali'u, dalam riwayat yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban. Ada riwayat lagi fayaghfiru li jami'i khalqihi. Ada yang disebut riwayat lain yattali'ullahu jami'a khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa. Allah Ta'ala tengok dan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa makhluknya, ataupun semua makhluknya punya dosa, illa li musyrikin au musyahin, kecuali bagi orang musyrik dan juga orang musyahin. Musyahin disebutkan adalah munafik yang jahat, yang asyik nak bergaduh, ataupun menyebabkan orang bergaduh. Ada yang disebutkan kerana daripada perkataan syahna maksudnya adawah maksudnya permusuhan, kan? Jadi musyahin ini disebutkan juga sebagai batu api, tukang menyebabkan orang bergaduh, kan? Berkelahi sana berkelahi sini, kan? Ini dengan ni lagakan kepala dua ni, kan? Orang Islam kena bersatu. Tolonglah, orang Islam kena bersatu padu. Janganlah hasil bergaduh, tak kira dengan sebab apa pun, dengan sebab ekonomi, dengan sebab politik, dengan sebab sukan, dengan sebab apa pun. Jangan kita sampai bercerai-berai. Jangan sampai kita berpecah belah hanya semata-mata kerana perkara-perkara lain. Nanti musuh-musuh Islam juga yang seronok, yang bertepuk tangan. So bersatu padulah. Ini disebutkan Nabi SAW, orang yang melaga-lagakan, yang suka gaduh-gaduhkan orang ni, ini antara orang yang tidak dapat keampunan pada malam nisfu Syaban. Rugi sangat-sangat. Malam tu Allah Ta'ala bagi keampunan kepada hamba-hambanya, sekali kita tak termasuk, na'udzubillah. Dalam satu riwayat yang lain,
Allah SWT tak ampunkan kepada musyahin. Begitu juga qati'ur rahim. Qati'ur rahmin yang memutuskan silaturahim. Kan? Dia ni yang tukang putuskan silaturahim. Dan juga dalam riwayat lain disebut juga aqil liwalidaih, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Begitu juga orang yang peminum arak. Dalam riwayat lain macam-macam riwayat. Sedang ceritanya banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. So malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat-sangat mulia, yang janganlah kita tinggalkan, janganlah kita biarkan. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, imam kita semua radhiyallahu taala anhu, beliau berkata 5 malam yang mustajab doa, malam yang kelima itu dipanggil sebagai malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kan? Kita ada, kalau kita perhatikan, sebenarnya ada satu kisah, kan? Satu cerita. Sekejap. Okey. Ada satu cerita bagaimana satu malam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang tadi tu yang kita sebutkan tadi tu kan, sebenarnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bangun pada satu malam, kemudiannya beliau melihat Nabi SAW sujud dengan begitu lama. Dan kemudiannya bila Nabi SAW sujud begitu lama, sampai Nabi ni masih ada lagi ke tidak? Jadi Sayyidatina Aisyah pun pegang, ya, ataupun gerakkan jari ataupun gerakan kaki Nabi SAW. Kemudiannya Nabi pun bangun daripada sujud. Nabi tanya, wahai Aisyah, datang pada satu riwayat lagi, ya Humaira, kan? Adakah engkau menyangka bahawasanya Nabi SAW telah akan mengecewakan kau, maknanya meninggalkan engkau? Lalu Sayyidatina Aisyah kata, tidak wahai Rasulullah, tapi aku takut engkau telah meninggal dunia, telah wafat ketika mana engkau sujud, kerana panjangnya sujud engkau. Maka Nabi SAW pun menjawab, atadrina ayya lailatin hadhihi, kau tahu tak malam ni malam apa? Maka Sayyidatina Aisyah jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW jawab, hadhihi lailatun nisfu min Sya'ban, ini adalah malam daripada separuh daripada bulan Sya'ban. Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, diampunkan bagi mereka yang minta ampun, dirahmati kepada mereka yang minta rahmat, dan melambatkan orang yang dengki, kan? Dan maknanya dengki orang buat tu tak jadi dan sebagainya lah. Hadis ini Imam Al-Baihaqi sebut hadis yang mursal tetapi jayyid, hadis yang bukannya hadis yang lemah, bukan hadis yang palsu pun, jadi boleh digunakan. Bahkan malam nisfu Sya'ban sampai digelarkan sebagai Lailatul Mubarakah. Sebahagian daripada nama malam nisfu Sya'ban adalah malam mubarakah, malam qismah disebutkan kerana pembahagian rezeki dan sebagainya. Dan Lailatul Takfir, mengampunkan dosa-dosa. Lailatul Ijabah, makbulkan doa-doa. Dan Lailatul Hayah, malam kehidupan. Lailatul Aidil Malaikah, malam raya bagi para malaikat. Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Lailatul Bara'ah, malam kebebasan dan sebagainya. Senang ceritanya, malam nisfu Sya'ban adalah malam-malam yang antara malam yang sangat perlu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya.